Okey, alhamdulillah set nasi kerabu kita dah pun siap. Okey, ni nasi kerabu bunga telang. Seolah-olah ada yang mencabar tadi tu. Okey, ini sambal tumis nasi kerabu dengan resepi rahsia. Okey, nak tahu rahsianya? Tengok dalam channel kami. Okey, ikan goreng, ikan kembung goreng, serunding, kelapa ataupun kita panggil sambalnya. Dalam ni ada ikan sikit. Okey, ini pula adalah air lada. Kalau orang kata panggil air lada lah. Okey, kalau nak pedas bubuhlah banyak-banyak. Okey, this one is chili budu. Budu ni nak makan baru kita perah lagu ni. Okey, lepas tu picit-picit cili-cili ni barulah makan. And then this one is kerabunya. Ada daun pucuk tereh atau pucuk gajus. Ni yang merah ni, pink ni awak bunga kantan, ada daun selom, daun ulam raja, kobis dan daun kusum. Right, daun kusum. Okey. Jadi cukuplah. Lagi satu kita ada jeruk bawang putih dan keropok. Maka lengkaplah satu set hidangan nasi kerabu kita. Kalau ada ayam goreng pun boleh, tak nak ayam goreng pun boleh. Cuma kita tak ada telur masin lagi. Okey, telur masin coming soon. Okey, jadi set nasi kerabu inilah. Dan yang paling mencabar sekali adalah untuk buat yang ni, sambal dia. Nak buat ke serunding, inilah yang mencabar. Dan juga solid ladanya. Okey, terima kasih. Jangan lupa like, share and subscribe Yani Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersiaran lagi daripada Yani Channel. Kami nak kongsikan untuk buat sambal tumis nasi kerabu Kelantan. Okey, apa yang kita perlukan bahan-bahannya ialah 1 mangkuk cili giling. Okey, cili kering yang dah dimesin, 1 mangkuk. Kemudian apa yang ada dekat depan ni ialah 1 biji bawang besar. Yang ni saya dah kopek tadi tu. Saya nak tunjuklah macam mana cara buat dia kan. Okey, yang ni 2 helai daun limau purut, 1 batang serai, okay, 1 ulas bawang putih, 1 keping asam keping dan sedikit lada hitam. Okey, lada hitam sikit je. Okey, ni macam ni untuk buat sambal tumis nasi kerabu. Okey, biasanya yang saya belajar lah, kita tak hiris tau. Kita macam ni je. Okey, kita pecah-pecahkan dia macam ni. Ya, koyak je. Koyak sampai habis 1 biji bawang besar ni. Macam ni je. Okey. Macam tu. Okey, lepas tu dah siap bahan-bahan ni, kita dah boleh tumis. Okey. Okey, minyak dah panas, kita masukkan bawang putih. Masukkan lada hitam. Okey, kemudian daun limau purut kita. Masuk semua tu. Kemudian bawang merah yang kita dah koyak-koyak tadi tu. Masuk lekuk tu. Okey. Masuk dia sekejap. Macam ni je kan. Lepas tu ada serai tadi kan. Serai ni kita koyak-koyak juga macam ni. Okey, koyak-koyakkan. Tak payah ketuk-ketuk, dia koyak je. Untuk buat sambal tumis ni memang kita koyak-koyak macam ni je. Okey, koyak-koyak. Okey, kalau tak kuat koyak tu, gunting pun boleh. Okey. Sampailah dia layu. Okey, bawang-bawang semua layu. Kemudian kita masukkan cili. Okey, dah layu, kita masukkan cili giling.
dia naik minyak lah, betul-betul masak. Okay, bila ni bergaring sikit lagi, kita boleh tambahkan air. Cili kena betul-betul masak baru dia tak terasa cili mentah tu nanti sakit perut. Okay, jadi ni memang makan masa lah. Bila buat sambal tumis ni memang makan masa sebab kita nak masakkan cili dia dulu. Dah masak cili tu baru kita masukkan santan. Ini lambat, ambil masa. Okey. Okey, sekarang ni sementara tunggu sambal tumis kita masak, kita bakar dulu ikan ni. Okey, untuk buat sambal, untuk buat bukan kerisik kerisik kelapa. Kerisik ikan. Kerisik ikan tu. Jadi kami gunakan ikan tongkol. Senang. Kita fillet. Okey, kita fillet, ambil isi, kemudian kita bakar. Boleh je bakar sekor-sekor tapi lambat sikit sebab dia sekor tebal kan. So kita isi minyak sikit lah, takut dia melekat kuali yang tak berapa nak comel. Oven pun boleh juga kita pakai. Nak oven boleh. Okay, isi minyak sikit je. Bagi dia punya surface tu kena minyak. Okay, ni sementara tunggu sambal tumis kita masak. Jadi kita nak prepare bahan-bahan untuk buat kerisik kelapa ikan tu. Kalau orang Kelantan panggil serunding. Sambal lah, sambal nyung. Okey, nampaknya minyak kuali kita dah panas. Minyak pun dah panas, kita bakarlah sekejap ya. Okey, bagi tahu lah berapa minit. Okey, ada orang suka rebus, boleh rebus, tapi kami suka untuk bakar. Sebab bila bakar, dia punya jus ikan tu tak keluar ke dalam air. Kalau kita rebus dia, nanti dia jadi basah, kemudian kita nak keringkan pula, nak jadikan dia serunding ikan. Lambat. Dia lambat sikit. Bila dia basah, dia akan menyebabkan dia tak tahan lama. Kita nak bagi dia tahan lama, dia dry dan tahan lama. Okey. Disebabkan hari ni kita yang di channel ni nak share a set of nasi kerabu. Jadi sambil kita buat sambal, kita bakar ikan. Jadi ikan ni yang kita bakar ni dah pun siap. Okey, ni sekejap lagi kita boleh proses. Okey, sekarang ni dah kira semua, kita nak masuk dalam chopper. Okey, chopper. Okey, sudah tepi. Masukkan sekali. Okey, masukkan sekali dia punya. Ada hitam yang ketuk-ketuk sedikit dengan lesur batu. Lepas tu kita masukkan ikan yang bakar tadi ni, masukkan di sekali. Dia senang kan guna ikan tongkol? Tulang tak ada, semua isi. Memang senang kerja. Saya kata cuba je ikan tongkol. 1, 2, 3, siap. Lapar-lapar tengok ikan bakar ni pun sedap. Okey.
kita nak blend dia, kita masuk sekali dengan nisen ni. Nisen ni saya beli kat Kelantan, dia lembut tau. Okey, lepas tu kita masukkan garam siap-siap. Garam ni lebih kurang lah. Okey, garam. Boleh adjust lagi tak? Boleh adjust lagi. Jadi sementara saya serahkan kepada orang untuk chop, saya nak goreng nyo. Okey, tolong ni Abel dah. Baik. Dia nak goreng nyo ni. Okey, nak goreng kelapa. Okey, dah goreng ni sampai jadi macam warna kuning-kuning ni kan. So ni kita dah blend, dah chop tadi. Jadi kalau bagi mereka yang dia punya chopper dia tak berkuat, jadi dinasihatkan untuk chop bawang, serai dan lain-lain tu dulu, baru kita masukkan ikan. Ya, kalau tidak nanti dia punya bahan dia tu tak hancur. Jadi nampaknya ikan tongkol tadi tu banyak isi dia. Jadi kelapa kita banyak ni je. Saya nak letak separuh dulu lah. Okay, lepas tu baru kita adjust dia punya rasa dia. Okay. Kenapa kita masukkan dalam kuali macam ni dan kita keringkan? Sebab kita nak, sebab ni kan basah. Ya, ikan kita tadi ni bahan-bahan kita basah. Jadi kita nak dia kering. Tahan lama. Sudah nanti kan nak hidang sampai katalah untuk tetamu kan, ataupun nak jual ke, kalau tak cukup kering nanti dia cepat basi lah. Boleh juga kita gaul dalam basic dulu ke pun boleh. Gaul dulu bagi dia rasa mesra. Dengan kelapa tu pun boleh juga. Gula sarung tangan. Betul. Jadi dia akan kering bersama dengan kelapa. Ini tahan lama. Saya tak buat macam ni. Jadi kita keringkan lah. Baru dia letak itu. Okey, kita gaul kan. Tutup api dulu lah. Okey, tutup api dulu. Okey, pakai sarung tangan boleh dah gaul. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak kalau nak kocang dengan senduk sodek ni. Cuba rasa. Sedap tak? Jadi tak payahlah kita nak habis ikan dia boleh sipir. Okey. Ni lebihan ni kalau kita nak buat solok lada kita boleh guna hot ni. Campur sikit dengan nyong begini. Campur dengan nyong masuk dalam ni. Boleh buat solok lada, tapi saya tak ada tunjuk sebab saya tak ada cili solok. Okey, mula-mula lah bila dapat cili solok tu
Saya tunjuk lagu mana nak buat solok lada dah. Hmm. Okey, ni kita kering mentah. Lepas tu kita nak sudah buat sambal tumi. Sambal tumi tu dah kering dah tu. Okey, ni. Dia ada panas dia tubik uap dulu. Okey, kalau tubik uap nanti cepat basi. Tubik uap dulu. Tapi kena kacau semua. Bila tubik uap barulah tutup api dah. Kena ingat tu. Jadi sama ada nak masuk untuk makan rumah ke, nak jual ke, lagu ni lah yang saya belajar. Okay, orang lain mungkin dia guna versi lain. Jadi apa-apa pun cooking is an art. Betul tak? Betul kan? Jadi up to us macam mana kita nak mengolah dia. Tetapi kita jangan sampai hilang originality dia. Nasi kerabu is nasi kerabu, sambal tumi dia mesti dah lagu tu. Dan nasi sambal tumi versi yang ni channel ni dia tak pekan guna tepung jagung. Dia memang santan. Original santan dia tu mesti akan jadi pekat. Kan itulah kekuatan kami. Congeklah pulak. Okey, nak tubik uap betul. Besarkan api tu. Besar. Jadi ni memanglah kalau sekali makan tak habis ni, memang kena simpan kecil, boleh makan mula-mula. Esok-esok nak kelik ke buat tubik. Okey, panaskan semula. Makan sekabul lah kita. Ini yang licin ni. Kau ni lah kayunya. Nak bakar ikan dulu. Lepas tu goreng minyak. Goreng minyak tu nak kena gaul pun dengan awal-awal lain. Boleh dapur mana-mana ni. Tukar berapa bang? Berapa? Dapat air limau. Berapa ada migran lu sayang? Cuma masak sekar pun malam-malam ni. Dan nasi dia esok lah. Pagi esok tu tunjuk lah. Nak masak nasi kerabu guna bunga telang. Okey, kita gunakan warna-warna yang semua dah jadi. Elakkan warna-warna tiruan. Andai kata tak ada bunga telang, bolehlah juga guna warna biru tu. Tapi sikit je lah. Jangan banyak-banyak sampai nak makan pun takut tengok warnanya kan. Warna biru ayak-ayak gitu je. Ayak-ayak je warna biru dia, bukan je lupa itu kalau guna pewarna kan. Okey, nampak tu keluar buat dah. InsyaAllah lah dia tahan lama dah ni kalau tubik uap ni. Esok kita panas pula masak lagi. Okey. Okey, kita teruskan dengan sambal tumi kita dah. Okey. Ni dah naik minyak dah ni. Tapi tadi sebelum dia naik minyak ni bubuhlah air sikit-sikit sampai dia naik minyak dah. Okey, ni tekstur dia ni dah lagu ni lah. Oyaknya tekstur sambal tumi ni tekstur dia lagu ni, dia pekat lagu ni. Kemudian kita bubur asam keting. Asam keting. Boleh dah ni nak kohor-kohor bubur lain. Okey. Saya tak bubur awal-awal asam keting tu bukan apa. Saya tak nak dia jadi terlalu masam. Okay, jadi kita kontrol. Okey, lepas tu nak bubur rahsia dia. Okey, saya tak bubur garam lagi ya. Okey, saya nak bubur tak begini. Nampak tu. Inilah dia. Memanglah tak ada budu ni gak tak jadilah sambal tumi ni. Okey, buburlah dulu satu sudu, tengok dulu, takut dia tak bau baik-baik, takut dia terlalu jadi. Bubur satu sudu dulu, takut dia termasin sebab sambal kita ni, sambal tumi kita ni kan pekat. Okey, dah bubur budu, biar dulu. Dan last sekali kita bubur misel. Tak bubur banyak jugalah. Secukup misel ni lah, secukup rasa. Okey, tak usah manis sangat. Okay. 1/4 je saya bubur. Ni saya beli di Kelantan. And then ni kita dah boleh angkat dah sebab dah naik minyak. Tekstur dia pun cantik. Boleh zoom sikit. Tekstur dia ni. Tekstur dia sama tumi ni memang lagu ni lah.
Nampak ketul-ketul macam pecah minyak tu kan. Macam kalau orang putih kata kedel. Sedut kedel tapi it's nice. And then last sekali untuk dapatkan warna dan aroma yang sedap, yang tak tahu nak digambarkan rasanya, itu adalah kita masukkan air kopi sedikit untuk dapatkan satu aroma yang tak boleh cerita aroma dia apa, tapi ada rasa yang berbeza bila kita masukkan air kopi ni. Okey, air kopi ni saya gunakan 1 sachet, rendamkan dengan air 1/4 cawan macam tu lah. Okey, kita masukkan dulu dan jangan banyak-banyak, kita tengok dulu warna dia. Warna dan rasa. Okey. Kalau kita taruh warna banyak sangat nanti warna dia jadi hitam. Okey, kita nak tengok warnanya dah mula dia lain kan. Bila masukkan kopi dia rasa lah, nampak warna dia berbeza. So tadi saya masukkan 3 sudu. Okey, tambah lagi 1 sudu kot. Okey, 4 sudu air kopi pekat. Dah, tak payah tambah garam Garam tambah sikit. Garam sikit ke tambah wudu. Garam lah garam, kena kontrol lah garam ni sebab tadi ada berwudu kan. 1 sudu. Ni 1 sudu kecil. Okey. Okey, saya nak rasa pula. Ni chef rasa. Ni assistant chef nak rasa pula. You lah chefnya. No. Okay, cantik dah ni sambal kita ni. Tak sabar nak tunggu bagi esok pukul. Pukul berapa sang harimau? 12.30. Okey. Sedap dah. Kita nak panas, rasa pedas, manis, masin dia okey. Rasa macam nak taruh bulu sikit lagi. Dan last kali kita masukkan, kita perah limau nipis. Okay, wudu lagi 1 sudu. Maksud kerabu ni memanglah sedap. Tapi nak boleh kesiap dia, banyak komponen dia kan. Okay, so sebelum kita tutup api, I nak sepi sebab limau ni kecil. Okey, kita perah limau. Limau ni pun ada fungsi dia. Okey, limau ni, air limau ni tak berapa ada air. Limau ni fungsi dia adalah untuk apa ni? Enhance. What is enhance? Menaikkan rasa. Menaikkan rasa. Tak mesti pula kecil putih. Menaikkan rasa sambal ni. Okey, kalau tak ada limau ni dia akan rasa macam tak lengkap lah. Jadi tubuhlah limau nipis ni to enhance the flavor. Tak betul kecik kok orang Melayu. Enhance the flavor, gunakan limau ni. Okey, kita akan rasai dia punya perbezaan dia dengan sebelum masukkan limau nipis dengan masukkan limau nipis. Kita tak percaya dan saya suruh Syah rasa. Chef ni yang dah masuk limau, tapi limau tak berapa ada air ni, air rasa macam kena ada sebiji air. Rasa dulu. Sikit lagi. Kan buat limau tu tapi dah naik rasa lah kan. Limau kecil, limau pun dah Layu, hujung mekat. layu, kedai tu tadi tak ada. Oh, daripada kopi tadi saya buat air kopi lah. Besok kita buat apa? Kita buat nasi dia, masak nasi dia. Actually makan nasi putih pun boleh.
kan tak ada bunga telang, tak ada pewarna. Masak nasi putih, letak daun limau purut, garam, dah siap. Pun boleh juga. Nampak sama-sama kita cantik. Bila macam ni saya teringat dengan arwah mak saya. Passion masak dia tu. Tahu nak kata. Kita panaskan lagi, dia akan keluarkan minyak lagi. Jadi ini dinamakan sambal. Sebabnya sambal tu dah keluar minyak, dah menunjukkan sambal ni dah masak. Okey, aku tak perlu. Kita gantar. Pagi ni kita nak masak nasi kerabu guna bunga telang. So ini bunga telang, cantik kan, warna purple, biru. Jadi untuk dapatkan parti bunga telang ni, kita boleh ramas saja ataupun kita boleh blend. Tapi saya suka nak blend sebab saya nak sepenuh-penuhnya parti dia keluar. Okey, blend dengan satu cawan air biasa. Baik, nanti kita masak kan. Okey, sekarang bahan-bahan untuk kita nak masak nasi kerabu bunga telang ni dah pun siap. Okey, parti bunga telang, satu cawan tadi kita masukkan air, dah tapis. Okey, masukkan dalam beras yang dah pun kita basuh bersih-bersih ya. Nanti kita tambah air ikut sukatan air masing-masing tau. Kita tahu kan beras kita. Okey, satu batang serai kecil je ketuk. Daun limau purut. Koyakkan, jangan ambil dia punya ni. Macam ni. Dan garam. Sedikit garam untuk enhance the flavor. Okey, ini dah siap bahannya. Kita tambah air ikut sukatan beras kita, okey? Okey, tadi dah masukkan garam, serai dengan daun purut. Okey, tambah air. Okey, tengok sukatan beras. Saya biasa masak nasi macam ni lah. Sukatan beras saya sampai sini. Jadi saya perlu tambah air di atas beras sebanyak itu juga. Okey. Okey, belum cukup. Sukatan beras kita, warna pun dah cantik kan. Okey, beras ni macam beras yang sampai sini, air pun macam tu, sama paras dengan beras. Okey, sebabkan ni beras basmati, biasanya kami lebihkan air sedikit daripada sukatan beras tu. Okey, ni kita gunakan pressure cooker untuk masak nasi. Tambah sikit lagi sebabnya beras ni basmati dia keras kan. Okey, so maksudnya tadi kita masukkan 3 cawan, 3 gelas air, 3 suku lah. Okey, 3 suku beras, 3 suku air. Okey, now tutup. Okey, lock. Ini betul lah, dia punya lock di sini. Okey, ni dah masak nasi kerabu bunga telang. Okey, gunakan pressure cooker. Kita kamil, kan pergi pressure choice. Okey, 15 minit. Tujuh second, 7 minit. Okey, biarkan dia berjalan. Nanti kita tengokkan hasilnya ya. Sekarang dia dah gerak. Okey, tadi yang 7 minit tadi dah sekarang jadi bibi kan. Okey, jadi bibi macam ni.
kita tolak valve ni. Kita keluarkan dia punya wap. Kalau guna senduk, jangan guna tangan, bahaya. Kita nak buat solok lada, tapi kita tak ada lada hijau yang solok. Guna je lah apa yang ada je, guna cili hijau ni. Okey, nak belah dia ni, so kita bancuh dulu air kapur. Okey, fungsi kapur ni adalah untuk bagi sayur tu rangup. Okey, rendam dalam air kapur. Jadi cara dia, okey, belah, jangan sampai putus macam tu. Kemudian kita keluarkan biji. Okey, keluarkan biji dia. Kita tak nak biji sebab nanti dalam ni kan kita nak masukkan inti. Okey, keluarkan biji dia. Slow-slow buat. Kalau dah mahir tu memanglah kejap je. Okey, potong ujungnya. Buang biji. Okay, siap satu. Nanti kita masukkan inti dalam ni. Okay, satu lagi tunjuk. Walaupun tak berapa cantik, tapi boleh lah kan, nak makan juga. Okay, kalau dia segar lagi senang nak potong ni, sebab dia rangup kan. Ni dah layu sikit, susah lah. Tapi tak apa, kita buat dia. Okay. Okay, dah keluarkan dia punya tu yang besar. Bersihkanlah biji dia ni. Okay, rendam air kapur. Okay, rendam air kapur dalam setengah jam macam tu lah. Sementara kita siapkan dia punya inti. Dia pun dah rangup dalam air kapur ni. Okay. Okey, ni nak buat solok lada pula. Okey. Apa yang tadi ni kan kita dah rendam dengan air kapur. Okey, dah tutuskan. Ada satu biji telur di sini. Okey, ni adalah lebihan ikan dengan bahan-bahan bumbu bawang semua semalam yang kita simpan tu kan. Ni lebihannya. Okey, dan di sini ada dua jenis kelapa. Ini kelapa yang kita buat serunding kelapa semalam yang dah siap tu kan. Yang ni kelapa mentah yang belum dimasak. Okey. So di sini juga ada kobis. Okey, kenapa kobis ni nak buat apa ya? Okey, kobis ni untuk letak lapik dalam periuk. Okey, lapik dalam periuk ni supaya bila kita letak kita masak, ataupun kalau orang Kelantan kata dia panggil ni kaedah kukus lah, tapi dia sebenarnya dia merebus dalam kuantiti yang kecil. Okey, kuantiti yang sikit. Okey, boleh rebus dengan gunakan air pun boleh, guna santan pun boleh. Okey, sekarang ni nak tunjuk macam mana cara. Okey, ni bancuh dulu. Kita bancuh dulu. Alah. Ni semua bahan-bahan tadi ni kita campurkan semua sekali. Gaul dulu dengan ikan tadi tu. Okay, kalau bila kita dah campur macam ni, mungkin rasa garam dia tak cukup ke apa, kita tambah lah ya. Gaul je. Lepas tu macam mana kita nak bagi dia bind dalam kita punya lada. So adalah fungsinya telur. Okey, telur ni kita masukkan telur dalam mangkuk dulu. Ni bahaya sebab takut
telur tu kan terbusuk karang. Susah pula. Okey. Campur je. Dan gaul telur itu tadi dalam dia punya inti lah. So fungsi telur ni adalah untuk menjadi binding agent ataupun bahan pelekat. Kalau arwah mak saya digunakan telur putih sahaja. Tapi sayang pula telur merah tu nak buat apa kan? Masuk je lah. Okey, ni cara kita nak masukkan inti ke dalam cili. Okey, cara dia. Okey, letak hujung dulu macam ni. Sumbat dulu hujung dia. Bagi dia gemuk-gemuk. Okay, dah padat. Okay. Kita masuk ke hujung-hujung dia macam ni. So tangan ni terlebih hujung. Cumanya sebab cili ni besar, jadi banyaklah inti kena letak kan, kena buh. Kalau yang cili padi pula, cili hijau sorok tu cantik, comel je. Okey, dah kemas cantik. Okey, susun dalam periuk yang kita lapikkan dengan kobis. So fungsi kobis yang dilapik ni, kobis ni yang tak cantik pun tak apa, sebab fungsi dia supaya cili yang kita letak ni, satu dia tak rapat dengan bawah base dia kan, sebab ada kuah kan, jadi fungsi dia mengukus. Jadi santan yang kita letak dalam ni di bawah bawah daun. Jadi dia akan dimasak dengan menggunakan wak daripada santan tadi tu. Okey, sambung lagi untuk seterusnya. Okey, terus dia punya inti dia kena padat kat dalam cili tu. Kalau tidak nanti cilinya dia terkeluar. Masa kita kukus nanti tu, kalau tak padat, dia inti nanti keluar. Okey, ni dah siap semua, dah susun cantik. Lepas tu, aduh, mak cik lupalah nak buat tubik santan tadi ni. Tak apalah. Okey, santan-santan beku ni kita bubuh bawah begini. Apalah. Kali atas. Kita buat bawah, kita buat di atas sudah. Sebabnya baru santan. Di atas kita dia steaming dia. Lepas tu ni ada santan cair sikit-sikit ni. Kita cubuh lah supaya dia punya isi dia ni adalah terasa lemak-lemak gitu. Sebabnya nanti santan tak naik lah ke atas. Tak habis tu, tetapi masak dalam masa 20 minit. Okey, ataupun tengoklah kalau mungkin api tu dapur masing-masing tu dia punya api dia kuat kan, pressure dia kuat tu, kita tengoklah kalau dia dah macam nak empuk ni, dah bolehlah masak. Boleh makan dah. Okey. Okey, ni kita nak buat sambal jantan untuk nasi kerabu ya. Tak ada, bagi orang yang suka pedas lah, tak nak santan pun tak apa. Okey, kami gunakan cili padi 100%. Tak buang tangkai tu. Dan cili padi ni apa ya, yang beli kat pasar, cili padi besar lah. Okey. Ni bagi tak merah. Okay, limau nipis, garam, dan ni ada cuka sikit dan gula. Okey, kita campurkan semua-semua ni dulu. Saya menggunakan chopper.
Nak tumbuk pun boleh, tak ada masalah. Okay, seperti biasa masih menggunakan limau nipis sebab suka pada natural taste tu. Dia ada rasa limau nipis pada masam, tapi cuka pun perlukan juga sikit. Sebab masam limau nipis ni dia tak cukup untuk dengan apa? Tak cukup untuk masamkan sambal jantan tu. Kecuali kalau limaunya banyak. Okey. Tekan garam. Cuka ni jangan banyak-banyak. Tadi kan dah guna limau nipis, tapi kalau tak ada limau nipis boleh gunakan cuka 100%. Cuma dia tak ada bawang ni lah. Kita gula sikit. Gula dan garam ni tidak boleh dipisahkan bila buat sambal. Dia kita nak seimbangkan rasa dia kan. So nanti rasa masam sangat, masin sangat. Okey. Lock. Bunyi lock. Okey. Sambil tu kita goreng keropok. Sambil masak nasi tadi tu kita goreng keropok. Keropok daripada mana? Kuantan ni, Kuantan Timur. Barulah lengkap kalau nasi kerabu ada keropok. Jangan lupa dalam stok kita ada jeruk bawang putih. Ni cara nak goreng keropok pun tahu juga budak-budak zaman dulu ni. Goreng keropok pun kalau tak lepas. Gitu. Jangan banyak-banyak pun sebiji pula, sekeping macam ni. Dengan penyepit. Gitu bubuk. Dah siap. Kalau bubuk banyak-banyak nanti dia tak kembang. Kalau tak kembang nanti tak sedap lah. Gitu. Kalau arwah mak saya dulu, keropok ni tak dengan sentodek gitu, nak bagi sterik. Kalau macam ni memang kena bebel lah ni. Gulung lagu ni kena bebel lah. Bebel. Satu hari kena bebel. Goreng keropok pun tak lepas. Marah dia kalau keropok gulung-gulung. Dia tak nak keropok dia gulung-gulung. Dia tak keropok dia keping. Gitu. Ni pun tak betul lagi ni. Aduh, dah anak dia ni tua dah. Goreng keropok tak betul lagi. Tapi kalau kita kan asalkan dah masak jadilah. Kena pegang macam ni. Tak lepas juga. Okey. Sekejap je goreng keropok ni. Nak goreng ikan. Ikan isi garam kunyit dulu, lepas tu bedakkan dengan tepung jagung. Tu je. Okey, goreng sepo-sepo. Goreng sama ikan ni pun goreng masa minyak panas. Minyak panas-panas. Lepas tu bila dia diam tu kecilkan sikit api. Okey. Saya nak buat tepung apa tu, batter tepung. Ini boleh sedap. Kecilkan sikit api. Okay, dia akan dia masak garing sikit lah. Tengok. Kan cantik. Macam gorengkan biasa juga. Cuma kita bedakkan dengan tepung jagung. Nanti dia macam ada salutan tepung kat luar dia. Okay. Ni sekarang ni nak tunjuk cara kita nak buat kerabu. Okay. Ni nak guna kopi juga tapi tak banyak. Okey. Kopi ni belakang ni ada yang tebal kan? Okey, kita buang dulu kopi yang tebal ni. Tadi saya dah buang dah. Okey, lepas tu ambil daun-daun ni, kita letak dalam ni. Sebab apa? Nanti saya ceritalah kenapa. Basuh dulu dah. Basuh. Dah basuh dah ni. Okey, ni ulam raja. No. Ni daun selo.
Ulam raja nak royaknya ni, ulam raja. Ini daun pucuk tereh. Ini daun selong. Oh, tadi tenggek burung tak ambil tadi. Serai kayu. Tak apalah. Apa yang ada lah. Lepas tu ni ada daun kesum. Daun kesum boleh juga bubuh, bagi dia ada rasa fresh. Okey. Daun selong lagi. Okey, ni daun kesum. Sekar ni. Okay, letak je dalam ni. Letak je dalam apa tu, dalam daun kobis ni. Nanti kita gulung ketat-ketat. Lepas tu kita potong. Okay, saya nak tambah berapa banyak tu ikut suka hati kita lah. Nak ulam banyak mana kan. Ni favourite ni. Ulam pucuk tereh ni memang sedap lah. Dia gajus. Pucuk gajus. Okey. Ni kalau ada memang rasa fresh lah ni. Sekejap. Kita letak semua dalam kobis ni, gulung ketat-ketat. So fungsi kobis ni adalah untuk memegang sayur-sayuran yang lain tu supaya senang kita nak mengiris dia nanti. Ketat-ketat. Okey. Dan kita mulakan daripada hujung. Okey, tempat ni ada banyak julu-julu ni kan. Jadi kita potong dia ke sini. Ni memang kita tak nak, kita buang. Okey, boleh mula mengiris. Nipis-nipis, senipis-nipisnya sebab ini adalah kerabu. Kan senang? Sebab kobis tu dah pegang daun-daun yang lain. Tak adalah masalah kita daun lari lah. Jadi bila dia macam ni, standard. Dia punya saiz dia pun standard. Sebenarnya kena nipis lagi kalau mak saya. Kalau mak saya nipis lagi pada ni, saya pun tak tahulah macam mana dia buat. Yang penting pisau kena tajam. Okey, pisau kena tajam, betul-betul tajam, baru boleh dapat hasil yang sangat nipis dan cantik. So untuk nak buat kita akan buat ayam percik. Jadi kita nak kena siapkan cili dia lah. Sekarang ni untuk cili kering.
Okey. Sebelum dia boleh basuh dulu ataupun nanti kita basuh, cara dia adalah kita gunting. Ni mak saya ajar kita gunting memanjang supaya biji dia keluar. Ada je kalau orang nak gunting, contohnya dia masuk dalam ni, dia gunting. Kalau gunting kuat boleh je, tak ada masalah. Tapi yang ni guntingnya tak berapa kuat, jadi boleh je macam ni. Okey, namanya traditionally yang saya belajar, guntingnya memanjang supaya biji dia banyak yang keluar. Okay. Kita teruskan dengan yang lain ni. Okay, so dah siap guna gunting, kita basuh dia. Okay, macam ni, basuh dan kita buang biji dia. Kemudian kita isi air dan juga kita akan masak air dan kita rebus kita punya cili sampai dia lembut lah. Okey. Okey, so kita panaskan api, kita rebuskan ni, rebus sampai dia empuk supaya mudah kita blend. Okey. Okey, once dia dah menggelegak macam ni, kacau. Okay, dah boleh off api. Kemudian nanti tunggu dia suam sikit baru kita blend. Ok, so sekarang sementara kita tunggu kita punya cili sejuk, so kita nak blend, jadinya kita nak potong ayam. Ok, so kena pastikan ayam ni betul-betul bersih. Ok, so kalau ni nanti kita akan pakai cleaver. Ok, ni adalah cleaver. Kalau kita pakai chef knife pun boleh, tapi agak susah sebab kita nak potong dia punya tulang kan. So ini susah sikit lah. Okay, kemudian bila dengan pisau, okay, jangan letak facing macam ni lah. Okay, untuk safety purposes, sebab takut kita terpegang. So pisau apa saja yang berada dekat dengan kita, kalau macam ni kita nampak, okay, takut pun tersadung, adalah lagi baik kita letakkan tepi macam ni. Okay, jadi dia berada dekat side dan dia, kalau kita tergerak, terkena ke apa pun, dia tertutup lah. Okay, itu salah satu dah tips untuk safety. Okay, so ni butcher steel untuk kita nak asah dia punya kita punya cleaver. Okay, yang ni kita pakai paring knife. First kita kena buang dia punya, cabut je lah macam ni. Bersihkan yang lain, bulu ni. Mungkin kita buang dia punya ujung dia ni, kubah dia ni. Okay, so untuk preparation untuk nak potong, okay, kita punya paring knife ni kita simpan dulu. Okay, jadi cleaver pun boleh kita asah gunakan butcher steel. Okay, just untuk nak ni, jangan setakat kita pakai ikut suka je. Okay, kita ketuk, bukan. Okay, dalam video yang terdahulu Chef Joko ada tunjukkan. Okay, bila kita pakai letak je, ingat kita dah asah, sebenarnya kita tidak mengasah sebab mata dia tu, okay, kalau kita tengok, okay, mata dia tu tak kena dekat dia punya sheath tu. Okay, so dia tak kena. So kita tengok kepada kecondongan mata. Okay, mata dia tak kena. Macam mana tunjuk, nampak tu? Okay, mata dia kalau kita asah dia tak kena. Sebenarnya kita gosok sebelah sini. Okay, sebab tu bila kita nak asah kita kena pastikan mata tu dia punya kecondongan tu dekat mana. Okay, kalau ini adalah kecondongan dia, okay, sebab mata dia tebal, okay, jadi
Kalau ini ada kecondongan dia. Jadi kita start daripada sini, condong. Mesti kena. Okey, 10 kali sebelah sana. So sebelah sini pun sama juga. Okey, daripada atas ni. So pastikan dia condong dia tu. Okey. Ini 45 degrees. Okey. Boleh. Kena pastikan condong. Nak buat kiri kanan boleh, tapi condong. Barulah dapat kita rasa dia punya sharp ke tak sharp. Okey. Jangan kita nak pakai ketuk je. Okay, so dia ada banyak cara kita nak bermula daripada mana. Okay, dekat video yang terdahulu pun ada. So kita buang dia punya kaki dulu. Okay, so alhamdulillah pisau ni tajam, tapi always berhati-hati boleh kita potong daripada atas ni. Okay, saya tunjuk yang pakut daripada atas lah. Okay, ni ayam ni sedikit beku. Kita dah potong tu. Susah sikit saya nak tengok sebab dah view kat kamera ni. Kita tarik. Kita dah dapat ni separuh. Kita keluarkan isi dia. Okey, yang ini kita terus belah dua lah. So ini kita dapat kuarter. Okey, separuh. So kita nak dapatkan potongan suku. Susah terganggu dengan kamera. Okay, so kita dapat 4. Okay, pada sini nanti kita potong lagi. Sebab kita nak buat yang ni, kita nak buat ayam percik, jadi kita kena potong kecil sikit. Okay, kita dapat ni, kita kupak, kita bersihkan, potong lagi ni. Tempat dia. Biasanya kat restoran lemak dia ni, lepas kita dah bersihkan, kita goreng dengan minyak. Sebab kita nak pakai minyak dia, ataupun kita campurkan dalam stok. Okay, untuk kita jadikan stok ataupun sup. Okay, so kita nak dapatkan drumstick. Biasa kalau kita nak berniaga, jangan kita potong macam ni. Okay, kalau kita nak disjointkan dia pun boleh. So kita dapat satu yang sharp. Okay, ataupun kita potong, mesti ada dia punya tunggul, kita kena tinggalkan. Kalau kita nak disjoint, just disjoint ni lah. Okay, kita disjoint maksudnya kita dislocate-kan dia punya tulang. So kita dapat satu drumstick. Ini kita potong lagi, bergantung kepada saiz dia. Yang ni pun sama. Okay, ni kita dapat chicken kill. Patutnya dia sambung dua macam ni lah. Dia dapat dah satu kill. Okay, ni breast dia. Okay, so kita kena dapatkan isi sikit. Okay, yang ni boleh bersihkan. Kalau nak buat kecil lagi pun boleh, gantung kepada saiz. Kalau kita jual, gantung pada saiz lah.
je kita bersihkan ya. Ini makruh untuk dimakan. Dia kita buang. Okay. Lagi cara adalah yang kita belah. Okay. Kita belah ayam ni, terus belah dua daripada belakang dia ni. Okay, lepas kita buang ni bulu dia, bersihkan dulu. Dan kita belah je terus tengah. Tadi satu metod yang lain, ini metod yang lain lah. Dan kita belah. Okay. Buang isi dalam dia. Kemudian kita belah terus lah sampai pada dia punya breast. Okay, so kita dapat half. Okay. Dan proses seterusnya adalah kita potong sama juga macam tadi. Dan seterusnya. Okay. Yang lain semua sama. Okay. Okay, so sekarang dah siap kita punya bahan. Kita ada kat sini bawang putih, kita ada 3 labu. Yang ini 8 inci halia. Kemudian bawang merah ada 8 biji yang besar Kemudian bawang holland sebiji yang besar ni. Kemudian 8 batang serai. Juga yang ini untuk 4 ekor ayam. So kalau ni sifir dia adalah 2 biji lah. Yang ni pun 2 inci. Yang ni pun 2 batang untuk setiap 1 ekor. Okay. Jadi kita blend. Kita akan masukkan dalam blender. Okay. So setiap kali sebelum kita masukkan, first kita masukkan bawang dulu. Okay. Kita potonglah padu. Tengok bawangnya ada yang dah hitam dalam dia, buang. Okay, masukkan dalam ni. Okay, kita blend lagi sekali yang lain. Tak kisahlah potong macam mana, kasar-kasar. Yang ni pun nanti kita akan gunakan untuk jadikan dia punya sos. Okey, lepas tu kita pakai banyak. Terpulang kalau nak kurangkan kuantiti, pulang masing-masing. Okey, tapi kalau kita nak buat cukup rasa dia. Okay, kalau mak saya ni ngajar, dia tak ada bahan perasa, tak ada apa, semata-mata bawang. Lebih dia pada bawang. Bawang, halia, serai. Okay. Nak manis, dia tambah bawang kuning lah. Okay, untuk serai ni kita kena slice dulu lah. Ada orang tak bubur serai pun boleh, tak masalah. Okay. Ada orang kata besi sana, besi Pantai Timur, besi kita kat Selangor. Okey, macam-macam. Kita terpulang. Bila kata percik tu, dia hanya bila kita percikkan minyak dia, bakar api. Yang ni kita akan bakar dalam abun lah.
Okay, so kita akan tambah air dan kita akan blend. Okay, air kita isi at least 3/4 covering bahan lah. Tuang terus dekat bekas yang kita nak. Si ayam. Kita nak perap ayam tu. Okay, dan kita masukkan bahan yang lain. Saya nak reservekan untuk nanti letak atas ayam. So kita pakai balik air ni. Boleh tapis dulu pun. Tambahkan sikit air. Okey, jadi kita tuang masukkan sini. Padu ni. Okey, kita teruskan dengan cili. Tambah sikit air. Ini kita terus tuang. Okay, so yang ni kita dah campur kan cili. Okay, so kita letak sikit chicken stock. Tak payah banyak-banyak. Lebih lemak, ini lebih kurang dalam 2 besar.
Okey, saya nak simpan ini untuk jadikan paste. Dan boleh pakai brown sugar. Okey, brown sugar ataupun sugar putih. Sebab ni dia manis ya. Kacau dulu. Terpulang kalau nak letakkan cili powder, boleh letakkan cili powder. Sedap. Lagi sikit boleh. So yang ni kita boleh simpan balance paste dia tu nanti gunaan akan datang. Biasanya kalau ni sebenarnya dia dulu pakai dia untuk buat sos, tambah dengan santan. Perap ayam kita, marinate ayam kita. Okay, next kita nak perap ayam kita. Okay, jadi kita tuang aja sebahagian ayam kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita masukkan kita punya bahan marinade. Boleh letak juga ada orang letak sos cili. Okey, untuk bagi pekat. Kita perap. Dia dah siap dah ni. Kita akan wrap dan kita akan simpan dalam chiller. Kita perap at least malaman lah. Paling cantik lah. Terus bakar pun boleh, cumanya kurang mesra dia. Okay. Okay, so yang dah kita keluarkan, kita dah defrost. Okay, kita dah taruh dulu. Kita susun dekat dalam tray. Kalau nanti nak tambahkan dengan cili powder pun adalah lagi baik. Okay, kita letak sedikit minyak. Okey, yang ni kita akan masak dalam combi oven. Okey, kalau cantik dia adalah open burn, okey, open fire. Okey, maksudnya kita pakai barbecue pit ke kan, ataupun tempat bakar sate ke, tu adalah yang terbaik lah. Tapi since kita dalam industri ni kita ada oven, so nak masak dalam oven. Cuma nanti kena keluarkan juga sebab dia akan berair, so air tu akan kita buang lagi. Okay, kita buang dulu air tu, kemudian kita akan panaskan balik semula. So at least kita bakar mula-mula dalam 25 minit ke 30 minit pada suhu 220 darjah Celsius. Okay. Okay, ni tadi yang dah setengah jam kemudian dah masak. Okay, yang
ni ada air dia kan. So, kita kena masukkan bekas kain dulu. Air ni kita akan matikan dia nanti. Semula pada suhu yang sama, yang ni kita buat dulu. Okay, so sekarang kita nak buat sos percik dia. Gunakan je bahan yang tadi, bahan yang tadi. Okay, jadi kalau maksudnya di second cuma masuk oven, kita gunakan sos ni pun boleh. Ni kita taruh santan dan pun boleh. Tadi kita tak ada bumbu garam sebab satu dah ada stok. Okey, kalau kita jangan asin lah. Nanti yang ni kita akan letak asin lah. Dia punya sos percik. Punya sos kecilnya. Okey, kita biarkan dia meregak dulu. Dia agak reduce. Masukkan santan. Kita campur. Tak.
Okay, so macam ni dah masak kuah percik alhamdulillah dah masak. Sedap betul, insyaAllah. Okay, jadi kalau tadi kita masa bakar, kita nak celup ke dalam kuah ni pun boleh, baru bakar. Okay, so selamat mencuba. Okay, sekarang ni dah siap. Kita nak buat adalah susun ayam ni. Okay, mari kita celup kat sini. Nanti ayam alhamdulillah kecil ni susunkan. Kalau dibakar lagi semula ni, menarik, memang berbong. Alright, so finishing, curahkan sikit sos kuah percik ni kat atas ni. Boleh garnish lah dengan daun parsley ke. Dah siap lah ayam percik. Selamat mencuba.